warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya nak dedahkan kes yang kedua, ya. Ini bukan kes dan video yang sama yang berhubung dengan video yang telah saya dedahkan dulu, tetapi tetap merupakan kes berhubung dengan tawaran untuk membeli seorang ahli parlimen daripada PKR, ya. Dan dia akan menceritakan pengalaman dia di mana dia telah ditawarkan sejumlah wang bersama dengan beberapa lagi ahli parlimen. Dia akan beritahu di mana ianya berlaku, bila ianya berlaku, ya. Dan dia takkan dedahkan lagi lah, ya, yang tukang tawar, ya, ataupun the main player, tetapi dia akan ceritakan dan orang-orang yang terlibat tu akan dengan sendirinya mengetahui dia sedang menceritakan tentang kisah yang mereka sendiri terlibat. Ini melibatkan beberapa ahli parlimen, kesemuanya daripada PKR yang telah secara sekumpulan ditawarkan, ya, wang, dan diorang kena tanda tangan satu perjanjian sekiranya mereka menerima tawaran yang dibuat. Jumlah yang ditawarkan adalah sebanyak 5 juta ringgit seorang. Ada yang telah menerima dan telah tanda tangan, tapi saya punya star witness hari ini, dia telah tidak menerimanya dan telah menolaknya. Ya. Orangnya adalah saudara yang berhormat Indra Mahkota, saudara Muhammad Azan, ya. So, you ceritakan apa yang telah berlaku. Okey, silakan. Ya. Berkaitan dengan isu ini yang telah didedahkan, sebenarnya ada beberapa lagi kedudukan yang agak mengejutkan yang selama hari ini kita tidak rasa perkara ini dianggap sebagai isu politik. Kita tak mahu kalau kita bawa isu ni, pendedahan ini kita dikatakan sebagai menggunakan penerangan ini untuk tujuan politik. Tetapi saya katakan sekali lagi, apabila tempoh pilihan raya menjelang tiba, isu integriti itu adalah isu yang menjadi ukuran utama kepada keseluruhan rakyat Malaysia yang boleh mengundi. Maka bukti ataupun gambaran ataupun peristiwa yang ada kena-mengena dengan kedudukan ini patut didedahkan atau patut diberitahu sebagai ukuran tawaran kita mengukur pada pengundi-pengundi secara amnya untuk menilai sama ada patut atau tidak kita buat satu keputusan politik yang baru. Saya kata insiden ini berlaku seawal 2010, bukan baru. Pada 27 hari bulan 1 tahun 2010, di mana siri-siri tawaran, negotiation ataupun negotiation itu apa? Perundingan, sesi-sesi perundingan untuk membeli, untuk membayar, memberi habuan, memancing dan seterusnya, matlamatnya lah untuk menjadikan seorang wakil rakyat, baik ahli parlimen atau sebagainya, termakan dengan habuan-habuan ini semata-mata untuk tujuan melihat mereka sanggup untuk melompat dengan erti kata daripada orang menjadi katak lah. Ini keputusan besar, ini bukan keputusan yang kecil. Lanjutan daripada pendedahan yang berhormat Shah Alam mewakili Pakatan Rakyat, kita juga ada satu peristiwa-peristiwa yang akan orang kata membantu rakyat untuk membuat keputusan dalam pilihan raya akan datang. Dan saya sebut tarikh 27 hari bulan 1 tahun 2010 itu berlaku di Kuala Lumpur, di sebuah hotel yang bertaraf 5 bintang, yang perundingannya
siri-siri perundingannya berlaku begitu detail, begitu kemas diatur, dan dia melibatkan ahli-ahli parlimen yang berkualiti pada pandangan mereka yang ingin membeli atau ingin pada erti lain nanti minta supaya dia ni melompat dengan janji dan sebagainya. Dan saya juga berkebetulan mempunyai maklumat yang cukup lengkap, dan orang ini diwakili oleh seorang tokoh yang sangat dihormati pada satu masa dulu. Bukannya tokoh yang membuat tawaran ni orang biasa, tidak. Seorang yang dihormati, berkedudukan tinggi, pernah berkedudukan tinggi dalam kerajaan, dan tawaran yang dibuat sangat mengejutkan kerana kapasiti itu tidak menampakkan kapasiti peribadi atau kapasiti satu organisasi yang kecil, bukan. Jadi saya harap kedudukan ini sebagai peringatan awal kepada masyarakat umum menilai aktiviti-aktiviti ini sering kali berlaku, terutama sebaik saja selepas pilihan raya. Oleh kerana itu, kita ambil ini sebagai pengajaran awal kepada kita. Kaedah ini saya bimbang akan berlaku lagi dan akan diguna pakai sekali lagi. Basically, it was on the 27th of January 2010 yang dipanggil datang ke hotel sekumpulan termasuk YB dan ditawarkan untuk lompat tukar manusia jadi katak. Untuk nak ubah manusia jadi katak ni, tawaran dia mesti lumayan. Seperti mana yang YB Azan sebut tadi, lebih daripada jumlah yang disebutkan dalam video. Saya sebenarnya tadi dah sebut dah, saya tak Even more than that. Yang saya dapat tahu adalah 5 juta tawarannya, tapi YB Azan kata even more than that. Tak tahulah ni atas perundingan. Maka kalau tuan-tuan ingat yang dalam video tu ada disebut bahawa ada yang dapat lebih. Zahrin disebut nama. So benda ni kita akan build up dia punya jigsaw puzzle so that everything becomes clearer as we go on. Tapi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah hari ini saya bawa salah seorang daripada star witness yang telah hadir di dalam perbincangan, dibuatkan tawaran, dia telah tolak. Yang terima, kena terima dia punya syarat, lompat satu-satu. Dia pasal katak tak lompat bersama-sama. Dia lompat satu-satu. Tu kalau tuan-tuan dan puan-puan do some investigative punya reporting based on this date, tengok bila mula katak-katak berlompat. Ni semua sebagai dia punya hint lah. Hotel 5 bintang di Kuala Lumpur siang hari. That's all you're willing to anu sekarang ni for now. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini.